Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita pengalaman aku pernah kena COVID 2 kali dalam masa sebulan lah. Cerita aku start dengan tarikh aku vaksin lah. Vaksin second dose pada 12 hari bulan 8 tu. Company arrange, jadi kita orang pun pergi vaksin lah semua. Okey, 2-3 hari lepas tu ada kawan-kawan aku dia start rasa demam, sesama, tapi aku masa tu rasa tak ada rasa apa-apa. Okey je, jadi rasa biasa, tak ada sakit apa, tak ada efek lah. Jadi bila dah demam tu dia orang kata ni efek vaksin kot, tak ada apa-apa kot. Okey, nak jadikan cerita, ada minggu tu ada company buat test RTK. Jadi semua orang pergi lah. Pergi test RTK tu ada 2-3 orang sangkut positif. Jadi bila RTK positif, jadi kita pergi next step lah, pergi buat PCR. Buat PCR positif juga. Tu dia sebenarnya kita orang ni dia bagi 2 shift lah musim COVID ni. Jadi aku ni tim yang nombor 2. Yang efek tu tim 1 ramai, dalam 6 orang lah positif. Jadi sebab ramai positif ni, company minta semua buat, tim aku buat. Jadi aku pun buat sekali. Aku pada masa tu aku tak ada kontak pun dengan dia orang sebab tak jumpa pun. Cuma kita share satu office lah. Gili-gili kerja. Jadi bila test, aku biasalah test kita sihat, kita tak ada benda ni, sihat je. Pagi esok tu time nak keluar result tu, pagi tu aku dah siap-siap lah nak pergi jogging dengan anak aku. Tapi dapat call. Ingatkan call tu biasa telefon aku ni kalau call ada on call lah, panggil suruh masuk kerja. Jadi tak. Tapi doktor call aku, dia kata aku positif. Dia tanya aku ada pergi mana-mana tak hari tu. 14 hari sebelum mana ada kata. Duduk kat rumah je. Pergi last kali pergi pun pergi vaksin tu lah. Okey, masa tu aku punya result CT aku dia 32 dengan 34. Jadi dia dah hujung-hujung dah. Aku pun pelik juga kalau hujung-hujung tak ada simptom, tak ada apa. Jadi itulah aku bila aku positif tu aku pun arrange lah semua family aku pergi test, buat swab test. Bila test tu alhamdulillah lah negatif untuk family aku, jadi aku seorang je. Lepas tu aku pun bila dah seorang aku kurung diri lah, kuarantin kat rumah. Kuarantin sampailah aku dibawa ke pusat ke kuarantin. 20 hari bulan aku bawa masuk pusat kuarantin. Sebab yalah kuarantin okey lah, kira alhamdulillah lah pergi pusat kuarantin pun dengan rasa nak kata gembira tak gembira, tapi rasa at least family aku selamat lah, macam tu lah. Jadi pergi pusat kuarantin tu okey lah, duduk lah sana 14 hari. Okey lah, nak kata selesa. Kalau nak compare kat rumah tak boleh lah, tak fair lah. Memang kat rumah lagi selesa lah, tapi ada katil, makan cukup. Dia kat sana tu dia duduk kat dewan, dalam ada 2,000 orang, tak sebelah orang tu tak jauh sangat pun, tapi boleh lah sebab kita sakit, bukan nak memilih sangat tempat kan. Kira-kira family selamat okey lah. Tapi adalah juga orang yang komplain makan tak sedap apa. Tapi bagi aku nak sedap macam mana okey lah tu. Setiap kali makan ada buah lagi. Aku pernah tanya dia, kat rumahmu ada tak makan sekali, tiap kali makan macam ni orang bagi buah? Dia kata tak ada pun lah. Jadi dia senyap. Okey dah habis cerita kat pusat kuarantin tu, aku pun balik lah lepas 14 hari tu, balik rumah. Masa tu aku discharge
30 hari bulan. Okey, 31 hari bulan tu lepas pada bawa anak isteri aku vaksin, aku pun main dengan anak-anak aku lah, balik main dengan anak aku sebab sempat buat video hari kemerdekaan lah dengan anak-anak aku. Lepas tu esok tu keluar result, alhamdulillah semua negatif. Jadi lega lah aku. Tapi esok tu malam tu aku start rasa sesama. Jadi bila aku sesama tu aku pun asingkan tempat tidur, aku pun duduk bilik lain. Lepas tu esok hari tu aku pun nak pergi hospital. Bukan nak pergi hospital pun, aku rasa macam demam biasa je, tapi rasa tak sedap hati lah. Sebab fikir anak bini, isteri pun tengah mengandung. Jadi aku pun telefon doktor tanya, saya ni baru balik kuarantin, nak pergi klinik boleh ke, dia kata. Tapi doktor suruh aku buat PCR sekali lagi lah. Nak tengok CT value. Jadi aku pun buat test tu. Esok tu dapat result. CT value aku dah jadi makin turun pula. Jadi 27. Sebelum ni 34. Jadi sepatutnya CT makin tinggi lah. Kuman makin kurang lah. Jadi aku doktor syak aku ni kena pula varian lain dekat pusat kuarantin tu. Jadi aku pun tanya doktor macam mana, perlu kuarantin ke tak, apa ke tak. Lepas tu doktor pun dia berbincang dengan orang KKM macam mana. Dia kata orang KKM tu marah, kenapa awak test pula, memang dia ada akan simptom akan berterusan selama 3 bulan. Lepas tu saya cakap macam mana, bukan saya nak test, doktor suruh test lah. Saya ikut je kata. Lepas tu dindong dia kata saya tak perlu kuarantin dah. Bila tak perlu kuarantin tu okey lah, tapi takutlah anak bini macam mana tak. Lepas tu 2-3 hari lepas tu anak isteri aku start demam. Jadi aku pun bawa pergi test satu family. 6 hari bulan 9 aku test. Bawa test. Esok keluar result, semua positif. Jadi bila positif, isteri aku mengandung 6 bulan. Jadi aku pun call ambulans lah, suruh bawa isteri aku ke hospital lah. Sebab aku pun tak tahu sangat kalau sakit apa, susah juga kat rumah ni. Jadi aku pun jagalah anak-anak aku. Anak-anak aku kuarantin kat rumah. Jadi nak ceritanya 2 kali aku kena. Yang kedua, yang pertama tu tak ada simptom. Yang kedua ni kena ada simptom sesama lah. Lepas tu yang pertama tu aku kena, aku tak jangkitkan family aku lah. Dan masa yang pertama tu aku 14 hari sebelum tu memang aku aktif. Ada pergi jogging dengan anak-anak aku, ada main-main tau. Yang kedua ni kena memang tak jogging lah, tapi sempat main lah dengan anak-anak aku. Tapi habis positif satu family lah. Jadi nak ceritanya kita kena hati-hati lah. Tak tahu macam mana dia macam benda ni dia jangkitkan orang lain. Macam mana tak tahu. Lepas tu bila dah habis kuarantin tu semua, alhamdulillah selamat. 20 hari bulan tu, 20 hari bulan 9 isteri aku discharge. Potong gelang apa, aku bawa pergi anak aku potong gelang. Lepas tu yang terbaru ni 21 hari bulan 9 ni aku dah pergi RTK. Alhamdulillah aku negatif. Itulah saja perkongsian
pengalaman aku macam mana aku kena COVID 2 kali dalam masa sebulan. Okey. Itu sajalah cerita aku. Terima kasih.